Bila seseorang itu jatuh sakit, perlindungan kesihatan, pencen usia tua, pencen hilang upaya dan juga pencen yang kita sebut sebagai pencen terbitan. Jadi bagi komuniti tua jangan tersinggung bagi komuniti yang sudah berumur, masalah yang dihadapi termasuklah pendapatan terhad, kesihatan semakin buruk, kurangnya sokongan sosial, kematian pasangan, anak-anak meninggalkan mereka untuk mendirikan keluarga sendiri dan sebagainya. Jadi saya teruskan kepada latar belakang kajian, dan kita sebagai Malaysia, sebuah negara yang semakin menuju masyarakat penuaan, di mana bagi penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, 5.1% merupakan 5.1% pada tahun 1947, 10 tahun sebelum kemerdekaan, dan pada tahun ini angka ini dianggarkan sebagai 10.6% dan mengikut DOSM dan di peringkat negara pula juga ada juga istilah lain. Apabila kita menjangkaui 7.5%, ia dianggap sebagai negara penuaan. Jadi jangka hayat kita telah pun meningkat daripada 58 tahun pada 1957 dan telah melangkaui 75.0 tahun pada 2018. Maka adalah satu norma untuk seseorang yang bersara wajib apabila mencapai umur tertentu. Setengah negara tidak menetapkan umur persaraan kerana negara tersebut berpegang kepada prinsip bahawa ia merupakan hak pesara untuk terus bekerja tanpa mereka didiskriminasi. Umur persaraan sering dinaikkan di banyak negara. Nanti saya akan tunjukkan 1-2 slide yang berkaitan. Dan di Malaysia pula, kita telah bermula dengan umur persaraan 55 pada masa jangka hayat kita masih 58. Jadi perbezaan dalam 2 hingga 3 tahun saja pada masa itu selepas bersara. Dan ini telah pun dinaikkan kepada 50 tahun pada 2000, 56 tahun pada 2001, 58 pada 2008 dan akhir sekali umur 60 sehingga sekarang, tapi telah dilaksanakan pada 2013. Jadi terdapat usaha di kerajaan di masa lepas baru-baru ini pun untuk meningkatkannya lagi bergantung kepada kajian-kajian dan sebagainya. Ini kemungkinan ada usaha di peringkat kerajaan untuk meningkatkannya lagi mengikut arus perubahan di peringkat global. Kajian-kajian lepas mendapati bahawa mereka yang berpendapatan rendah amat terkesan selepas persaraan mereka. Ya, simpanan dalam KWSP, KWSP pun melaporkan bahawa simpanan dalam KWSP untuk golongan pekerja yang mencarum tersebut itu akan kehabisan dalam 3 hingga 5 tahun sekiranya dana itu besar. Apatah lagi kalau dananya sedikit sahaja, ia akan tamat dalam kurang daripada setahun. Kos kesihatan pula semakin meningkat menyebabkan kesukaran kepada golongan pesara. Kajian oleh Bank Negara pula menunjukkan bahawa setengah daripada pendapatan pejabat awam telah dibelanjakan ke atas pembayaran pinjaman sahaja. Jumlah pejabat awam adalah di sekitar 1.6 atau 1.7 juta sekarang dan 2/3 daripada mereka memperolehi pendapatan di bawah 5,000 sebulan. Dengan amount ini kita dapatlah faham bahawa kehidupan khasnya di kawasan bandar-bandar besar dan bandaraya, angka ini tidaklah mencukupi. Jadi adakah mereka merancang persaraan dengan baik sambil mereka masih dalam perkhidmatan, masih bekerja? Adakah perancangan mereka realistik? Adakah mereka sudah bersedia untuk bersara? Inilah yang kita akan kupaskan dalam dan kita akan share dalam seminar kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat carta pada sebelah kanan kiri, khasnya yang ini yang garis biru ini
ianya adalah menunjukkan kategori umur 65 tahun dan ke atas ya. Pada tahun 1970 peratus ini hanyalah 3.3% dan ini telah pun meningkat kepada 4.4% menjelang 2010 iaitu diperolehi daripada Banci ya, yang telah pun Banci dijalankan di peringkat negara. Dan sebelah kanan pula kalau kita lihat unjuran, maka pada tahun 2000 taburan unjuran penduduk mengikut ni ialah kategori umur 65 tahun dan ke atas meningkat agaknya daripada 8% pada 2020 dan akan mencapai 15.7% menjelang 2050. Mengikut Dawson juga ya. Seterusnya, kalau kita lihat jumlah penduduk, kita lihat yang atas di sini, walaupun dari segi tenaga kerja, kita dapati bahawa umur resmi ialah yang diambil kira ialah 15 tahun hingga 64 tahun. Dan kita lihat jumlah mereka yang berada dalam guna tenaga aktif ialah 10.8 juta di kalangan lelaki dan 10.1 juta dalam kalangan wanita, ya, 3 kolom yang sebelah kanan ya. Dan dalam angka ini, kalau kita lihat yang berwarna biru ini, mereka yang berumur 60 hingga 64 sepatutnya kosong. Sepatutnya kalau dah bersara mereka tak bekerja, tapi kita dapati bahawa mereka masih bekerja. Ya, ada 458,000 penduduk yang telah didapati bekerja pada tahun 2015 dan di kalangan lelaki dan angka yang lebih kurang sama bagi kaum wanita. Jadi kalau kita lihat slide seterusnya, agak menakjubkan juga bahawa kita ada ramai lagi penduduk Malaysia yang berumur agak kita kalau mudah sebut tua ya, daripada 60 hingga 64. Ini dari segi penduduk ya keseluruhan pada 1.0 juta, 1 juta lebih sahaja berumur 60 hingga 64 pada 2015. Padahal semua yang berumur 60 tahun ke atas ialah 2.8 juta yang merupakan 9.1% daripada jumlah penduduk. Dan kalau angka ini kita mengikut unjuran, apabila kita mencapai tahun 2050, kita sudah akan ada 23.1% daripada penduduk akan merupakan penduduk tua. Ya, jadi apabila sampai 2020 pun kita akan capai 10.7%. Okey. Jadi kalau kita lihat angka tadi ya, berapa juta tadi merupakan golongan yang berumur 60 tahun ke atas, kita perlu ada usaha-usaha dasar-dasar tertentu yang menyokong kehidupan mereka ya. Jadi kalau kita lihat jangka hayat mengikut jantina di Malaysia pula, angka terakhir ya, daripada 1957 lebih kurang 2 tahun saja perbezaan. Lelaki jangka hayat mereka 56 dan wanita 58, purata ya. Dan pada waktu sekarang tahun lepas angka yang dilaporkan ialah 72.2 tahun bagi lelaki dan 77.3 tahun bagi wanita. Ini bezanya dua perkara, dari 56 kepada 70 lebih merupakan satu lompatan yang baik disebabkan oleh perkhidmatan kesihatan yang baik dan juga bahawa terdapat perbezaan 5 tahun ya lebih kurang di antara jangka hayat lelaki dan perempuan. Ini pun satu perkara yang kita perlu juga perhatian. Dan umur persaraan kalau di negara kita sekarang ialah 60 tahun, tapi cuba lihat di antara lelaki dan wanita pun ada setengah negara ada perbezaan ya. Contohnya kalau di setengah negara tu kebanyakannya lelaki dan perempuan umur persaraan adalah sama ya. Dan kebanyakannya adalah 65 tahun dan ke atas, ada yang mencecah dekat-dekat 70 tahun. Ini ialah contoh-contoh negara yang berkaitan ya.
Jadi nampaknya kita masih jauh ke belakang. Mungkin kita perlu teliti perkara tersebut. Jadi perkara ketiga, menentukan tahap kita objektif ya. Kita ada kajian kita meneliti 5 perkara penting. Pertama, menentukan tahap perancangan persaraan. Letak mereka merancang dengan betul dan sebagainya dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bersara. Keduanya menganggarkan kadar penjawat awam yang berhasrat untuk kembali semula bekerja selepas bersara. Ketiga, menganalisis jangkaan tahap kestabilan kewangan bagi penjawat awam dalam tempoh persaraan. Keempat, menentukan tahap kesedaran literasi kewangan dan ketersediaan penjawat awam untuk mengharungi kehidupan selepas persaraan. Dan akhir sekali, meneliti mekanisme untuk memperkasakan dan memperbaiki lagi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penjawat awam. Untuk makluman tuan-tuan, semua ini adalah kita dapatkan maklumat tersebut datangnya daripada kaki tangan awam yang sedang bekerja, masih sedang bekerja, dan sekejap lagi saya akan terangkan ya. Kerangka kajian kita meneliti elemen-elemen seperti berikut ya, kesihatan kaki tangan sekarang, perancangan persaraan mereka sekarang, komitmen mereka sekarang, komitmen kewangan, literasi dan perancangan kewangan, sokongan sosial, kepuasan dalam kehidupan mereka, sikap mereka sendiri terhadap persaraan dan tanggapan mereka tentang persaraan. Ini kita anggap bahawa ini akan beri kesan kepada perancangan persaraan mereka dan akhir sekali akan membawa kepada ketersediaan mereka untuk bersara. Okay. Jadi kaedah kajian kita, kajian ini telah dijalankan menggunakan borang saus lidik. Mungkin antara rakan-rakan yang hadir pada hari ini adalah juga merupakan responden kajian kami ya. Dan akhir sekali kita dah dapat selepas menolak beberapa responden yang jawapannya tidak orang itu tidak diisi dengan baik, akhirnya kita dapat yang bersihnya hampir 1,600 responden ya. Dan responden kita merupakan kaki tangan pelaksana ya, kaki tangan pelaksana penjawat awam dengan yang berada dalam grade 40 dan ke bawah serta berumur 45 tahun dan ke atas. Kenapa 45 tahun ke atas? Ialah kita ingin nak tahu adakah mereka sudah mengorak langkah-langkah untuk bersara. Kalau kita mengambil seseorang itu daripada dekat-dekat umur 55 tahun ke atas, mungkin mereka akan kata kita dah terlewat. Jadi atas budi bicara pihak-pihak tertentu termasuk QPEX, kita telah menetapkan umurnya 45 tahun ke atas dan mereka mestilah terdiri daripada kaki tangan pelaksana. Seperti mana yang saya sebut awal tadi, kajian-kajian lepas mendapati bahawa mereka yang berpendapatan rendah amat terkesan selepas bersara. Itu adalah satu lagi justifikasi ya. Lokasi kajian kami ialah kita buat dengan kaki tangan kerajaan persekutuan, jabatan-jabatan dan agensi kerajaan negeri, khasnya Kerajaan Negeri Selangor dan kerajaan tempatan di seluruh negeri Selangor. Walaupun kita mengambil sampel, bukan semua PBT diambil kira, dan serta juga badan berkanun persekutuan. Dan kami juga mengambil kira lokasi organisasi tersebut, tempat tinggal responden, sama ada mereka tinggal di bandar atau luar bandar, sebab ia memberi juga implikasi kepada kewangan ya, perbelanjaan mereka dan sebagainya. Dan organisasi besar, organisasi sederhana dan kecil juga diberikan perhatian. Jadi dengan latar belakang tersebut, kita untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mendapat pendaftaran seramai 500 responden dan selain daripada itu, Majlis Bandaraya Shah Alam, kita ada juga sesi agaknya dengan 70 responden seterusnya ya. Mereka buat dalam bentuk classroom. Jadi saya nak ucapkan
Datuk Manda. Terima kasih Datuk Manda atas usaha ini, dan untuk meneruskan seterusnya saya jemput rakan saya Dr. Yong Suglu untuk meneruskan bahagian kedua. Silakan. Testing. Can you hear me? Ya. Terima kasih Dr. Teguh. Selamat pagi semua. Nama saya Suglu. Saya dan Dr. Nur Hidayah akan menerangkan status bakal pesara. Aliran pembentangan adalah seperti berikut. Saya akan meliputi bahagian latar belakang peserta kajian, keadaan kesihatan dan perancangan pesaraan. Dr. Nur Hidayah akan terus menerangkan bahagian komitmen kewangan, literasi dan perancangan kewangan, langkah memperkasa perlindungan sosial pesara serta defisit perancangan untuk pesara. Dari kajian, purata umur para peserta adalah 52 tahun. 87% daripada mereka sudah berkahwin. Secara purata, para peserta mempunyai 3 orang anak dan seorang anak sudah bekerja. 55% daripada responden adalah golongan perempuan. Kebanyakan responden adalah tinggal di bandar, iaitu 45%. Diikuti bandaraya 31% dan luar bandar 24%. Bagi tahap pendidikan, kebanyakan responden memegang sijil pelajaran Malaysia, iaitu 49%. Diikuti STPM atau diploma 31%. Sehingga SRP 13% dan lebih tinggi dari STPM atau diploma adalah 7%. Purata pengalaman bekerja adalah selama 29 tahun, termasuk ada yang pernah berkhidmat di sektor swasta selama 6 tahun. Bagi yang sudah berkahwin, didapati 65% pasangan mereka masih bekerja. Purata pendapatan isi rumah tertinggi adalah RM6,400 dari Persekutuan, Kementerian Persekutuan. Purata pendapatan isi rumah terendah adalah lebih kurang 4,500 dari pihak berkuasa tempatan. 97.9% mereka adalah berada dalam skim pension dan baki 2.1% adalah dalam skim KWSP. Umur persaraan setakat kini di Malaysia adalah 55, 56, 58 dan 60 tahun. 64% memilih 60 tahun sebagai umur persaraan mereka. 18% pilih 58 tahun, 13% pilih 56 tahun dan selebihnya 4.5% kekal pada 55 tahun. Didapati 39% responden berasal dari Kementerian Persekutuan, 20% dari kerajaan negeri dan agensi, 19% dari pihak berkuasa tempatan dan 22% dari Badan Pekanun Persekutuan. Menurut kajian ini, didapati 98% responden memilih skim pension pekerjaan. Alasan yang paling penting bagi mereka memilih skim pension adalah dapat memperolehi pendapatan bulanan yang stabil dan terjamin selepas bersara. Secara purata, pendapatan isi rumah adalah berjumlah RM5,698 sebulan. Seterusnya, saya akan membincangkan keadaan kesihatan peserta kajian. Bahagian ini akan meliputi status kesihatan semasa, perlindungan insurans sebelum dan selepas persaraan, tekanan hidup dan jangka hayat. Dari kajian, didapati 40% tidak mempunyai masalah kesihatan. Selebihnya, 60% mempunyai 2 atau 3 jenis masalah kesihatan. Tekanan darah tinggi dan kencing manis adalah 2 penyakit yang paling biasa dihadapi oleh responden. Lebih daripada 1/3 responden menghadapi tekanan darah tinggi. Sementara hampir 1/5 responden menghadapi kencing manis.
Pelindungan insurans yang dikaji merujuk kepada insurans nyawa dan insurans perubatan. Ini memerlukan penyertaan dan komitmen awal terhadap premium insurans oleh individu. Didapati lebih daripada separuh responden dilindungi oleh salah satu atau kedua-dua insurans. Insurans disediakan oleh peserta kajian, insurans ini adalah disediakan oleh peserta kajian sendiri, majikan atau QPEX check. Kebanyakan insurans disediakan oleh majikan akan tamat apabila mereka bersara. Jadi, lebih kurang 70% responden tidak akan dilindungi oleh sebarang insurans setelah mereka bersara. Kira-kira 1/3 responden menyatakan mereka merasai tekanan dalam kehidupan sekarang. Namun, hanya 21% dijangka akan menghadapi tekanan hidup di akhir hayat. Dengan kata lain, hampir 80% responden merasakan mereka mungkin tidak mengalami tekanan dalam kehidupan selepas bersara. Semakin berusia, semakin tinggi risiko kesihatan, terutamanya setelah lama bersara. Lebih separuh iaitu 52.4% menyatakan jangka hayat mereka tidak dapat diramalkan. Tetapi 27% seterusnya merasakan mereka akan dapat hidup antara 75 hingga 84 tahun. Seterusnya adalah penerangan tentang perancangan persaraan. Secara keseluruhan, 54.4% responden tidak merancang untuk bekerja secara bersara rasmi. 23% menyatakan tidak pasti dan 22.6% menyatakan berkemungkinan bekerja selepas bersara. 2/3 yang berhasrat untuk terus bekerja akan bekerja sehingga 5 tahun selepas bersara. Jangkaan pendapatan dari kerja adalah kurang dari RM2,000 Malaysia. Sebab perlu bekerja selepas bersara wajib adalah supaya dapat menyara diri sendiri iaitu 40%, boleh menyumbang tenaga kerja 27% dan menariknya ada 23% menyatakan mereka suka bekerja. Bagi yang menyatakan umur persaraan tidak perlu dilanjutkan, sebab-sebab yang diberikan adalah seperti memberi peluang kepada golongan pemuda, kesihatan tidak mengizinkan, rasa terlalu tua, perut berlehat dan lain-lain. Jadual ini menunjukkan semua kemungkinan sumber pendapatan setelah bersara rasmi. Sumber pendapatan tertinggi adalah dari pencen bulanan iaitu 82.5%, diikuti dengan simpanan 50.2%, pendapatan dari operasi perniagaan 23.2% dan penyewaan hartanah mereka. Sumber utama lain termasuk pulangan dari pelaburan amanah saham dan kerja sambilan. Bahagian ini on the right hand side, bahagian ini meliputi persepsi tentang polisi persaraan di Malaysia oleh responden. 14% responden bersetuju untuk melanjutkan umur persaraan melebihi 60 tahun. Menariknya, di antara mereka yang menyokong lanjutan umur persaraan, 46% mencadangkan umur 65 tahun dan diikuti oleh 30% yang mencadangkan 62 tahun. Secara keseluruhan, purata umur persaraan yang disarankan adalah sekitar 64 tahun. Alasan utama yang menyokong idea untuk melanjutkan umur persaraan rasmi adalah seperti masih dapat menyumbang kepada pasaran tenaga kerja, keadaan kesihatan mengizinkan dan keperluan untuk menampung perbelanjaan keluarga. Seterusnya, saya menjemput rakan sekerja saya iaitu Dr. Nur Hidayat untuk meneruskan pembentangan. Okay. Okay. Testing, dengar? Alright. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yong. Saya seterusnya akan menerangkan dapatan kajian yang selanjutnya ya.
Jadi bila kita lihat anggaran pendapatan diperlukan selepas bersara, jadi dia berkisar share. Sekejap. Mana ya? Sekejap. Okay. Right. Cheers. Dah. Share screen. Okay. 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 Alright. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai tak kuat. Mengenai anggaran pendapatan yang diperlukan selepas bersara. Ya. Kajian menunjukkan bahawa anggaran pendapatan yang diperlukan selepas bersara adalah berkisar antara RM2,000 hingga ke RM4,500 yang merupakan 65% daripada jumlah responden. Ya. Walaupun pengagihannya kelihatan konsisten, ya, jika kita lihat di sini, antara institusi responden daripada Kementerian Persekutuan, agensi kerajaan negeri dan Badan Berkanun Persekutuan melaporkan mereka memerlukan keperluan keuangan yang lebih tinggi setelah mereka bersara. Ya. Ini mencerminkan pengaruh kos sara hidup bandar berbanding beberapa pihak berkuasa tempatan yang berada di kawasan luar bandar yang memerlukan kos yang lebih rendah untuk bertahan hidup. So seterusnya komitmen kewangan, ya. Dapatan kajian membuktikan bahawa walaupun lepas bersara masih lagi terdapat komitmen kewangan, ya, antaranya ialah pinjaman kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman lain, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pinjaman kereta adalah sebanyak 24%, iaitu lebih kurang purata ringgit Malaysia RM781. Pinjaman peribadi lebih kurang 15%, iaitu lebih kurang 989. Ada juga yang buat kedua-dua pinjaman, kereta dan peribadi lebih kurang 25%, itu lebih kurang purata 1,691 dan pinjaman lain. Pinjaman lain juga terlibat, ya, tapi ini segelintir sahaja melibati pinjaman perumahan kedua, ASB, koperasi, kad kredit, ya, purata bayaran sebanyak ringgit Malaysia 773. Ya. Di sini juga saya juga ingin menghighlightkan mengenai pinjaman perumahan. Ya. Pinjaman perumahan, dan kita tahu, ya, pinjaman perumahan ni satu komitmen besar yang biasa dipikul oleh penjawat awam, ya. Dan didapati 75% ya pernah mengambil pinjaman perumahan dan hanya 19% yang telah tamat bayaran pinjaman perumahan, ya. Dan kita lihat 47% membayar lebih kurang RM500 sebulan dan 33% membayar antara RM500 hingga RM1,000 sebulan. Okay. Seterusnya, jam. Tak boleh, ya. Tak boleh. Tunggu saya. Boleh. Okey, seterusnya, ya, mengenai literasi dan perancangan keuangan, ya, dua faktor yang amat penting, ya. So kita dapati, ya, perancangan persaraan sangat berkaitan dengan tahap celik keuangan, ya. Perancangan persaraan ni sangat berkait rapat dengan celik keuangan yang seterusnya, ya, mempengaruhi perancangan keuangan, ya. So ia menunjukkan tahap kesedaran dan kemampuan keuangan untuk mengira
dan membuat jangkaan pulangan kewangan setelah mereka bersara. Maaf ya. Jadi kita lihat ya, dapatan kajian mendapati bahawa penggantungan besar kepada bayaran pencen ya, sangat-sangat bergantung menyebabkan usaha untuk menabung ni menjadi sekecil ya. Dan seterusnya kita dapat juga dapati ya daripada responden 61% tidak tahu berapa jumlah pencen yang akan diterima setelah bekerja dengan pihak kerajaan selama 25 tahun. Dan hanya 15% tahu tentang amount caruman kewangan kepada tabung pencen. Dan hanya 20% responden dan pasangan mempunyai wasiat kerana bergantung kepada faraid. Ya. So faraid ini merupakan sistem bagian harta orang Islam yang telah ditentukan oleh syarak. So mereka sangat bergantung kepada ini. Ya. Dan seterusnya, apabila ditanya mengenai langkah untuk memperkasakan kedudukan kewangan pesara ya, jadi sebanyak 67% ya bersetuju kaki tangan perlu turut menyumbang kepada tabung pencen ya. Yang 26% tidak setuju dan yang selebihnya tidak pasti ya. Dan kesudian untuk mencarum ke tabung pencen juga mengikut peratusan ya. 1 hingga 49% sanggup menyumbang sebanyak 1 hingga 3%. 27% sanggup menyumbang antara 4 hingga 6%. 7 hingga 10% sanggup menyumbang 16% dan selebihnya ya. Right. So kita seterusnya ya, 2/3 pejabat awam ingin turut mencarum dalam tabung pencen apabila mereka dipindahkan ke skim tersebut. Sebelum ni ada yang saya kontrak dan diserapkan, jadi dia menjadi penjawat yang tetap. Jadi kebanyakan mereka bersetuju untuk memindahkan kepada tabung pencen ya. Hampir separuh mereka berupaya menyumbang 1 hingga 3% daripada gaji mereka. Okay, seterusnya. Okay. Okay, ini adalah ramai ya penjawat awam tidak mengetahui mengenai PRS. Apa tu PRS? Ialah Private Retirement Scheme ya, yang dijamin oleh Suruhanjaya Security Malaysia, di mana sektor awam atau sektor swasta boleh mencarum ya. Okay, kita lihat di sini ya. 57% bersetuju sekiranya KWSP menyediakan peluang untuk mereka mencarum kepada skim ini ya. So tapi ramai pejabat awam tidak sedar bahawa mereka boleh mengeluarkan wang simpanan KWSP secara berperingkat atau dibayar kepada mereka secara berkala ya. Kita lihat di sini juga di carta tersebut ni, KWSP sebanyak 60% ya bersetuju ya untuk KWSP mencarum kepada skim annuity ini ya. Jadi caruman PRS ini adalah seperti tambahan pendapatan ya selepas bersara, tetapi ia bergantung berapa banyak wang yang telah dilaburkan ya. Okey. Dan yang terakhir di sini adalah defisit perancangan untuk bersara ya. Okay. So kajian mendapati bahawa tahap perancangan persaraan tidak sebati dengan tahap kesedaan untuk bersara. So didapati sebanyak 59% tidak bersedia dengan baik ya. Yang kedua, tahap perancangan persaraan jauh lebih buruk lagi di kalangan mereka yang hampir bersara. Dan seterusnya, tahap ketersediaan untuk bersara kelihatan amat rendah ya untuk semua kategori umur. Dan akhir sekali, bagi kedua-dua tahap perancangan dan tahap ketersediaan, kaki tangan pelaksana perkhidmatan awam agak tidak bersedia untuk bersara. Okay.
Sekian, terima kasih. Saya menjemput sahabat saya Dr. Muzalwana ya untuk meneruskan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi slot pembentangan yang ketiga ini, saya dan rakan sepasukan Dr. Nuruliana akan membawa tajuk persepsi, realiti dan pengukuhan polisi. Saya sendiri akan memulakan slot ini dengan melihat kepada persepsi responden terhadap persiapan menghadapi persaraan dan juga realiti sebenar yang bakal mempengaruhi keadaan kehidupan mereka setelah mereka bersara. Ini adalah aliran pembentangan saya. Saya akan melihat kepada sudut pandang tentang kehidupan, sikap dan persepsi ketersediaan bersara, realiti ketersediaan kesihatan dan kewangan, realiti tahap literasi dan perancangan kewangan, realiti tahap perancangan dan ketersediaan persaraan, dan saya akhiri dengan beberapa rumusan penemuan kami. Baik, sebelum kita melihat kepada apakah sudut pandang responden mengenai kehidupan mereka, mungkin saya boleh berkongsi di sini mengenai hubung kait di antara sudut pandang kehidupan dengan perancangan persaraan. Sorotan kajian yang telah kami jalankan menunjukkan bahawa seseorang individu yang mempunyai sudut pandang yang positif mengenai kehidupannya akan mempunyai kecenderungan untuk membuat perancangan persaraan yang baik. Terdapat juga kajian yang telah membuktikan bahawa seseorang yang mempunyai tahap kepuasan hidup yang baik akan merancang untuk terus mengecapi kebahagiaan dalam kehidupan. Oleh itu, dua aspek sudut pandang yang kami gunakan dalam kajian kami adalah sokongan sosial dan juga tahap kepuasan hidup. Jadi, bagi sudut pandangan sokongan sosial yang diterima di tempat kerja, kajian kami mendapati antara pernyataan sokongan sosial yang mempunyai peratusan yang tertinggi adalah kerja dapat dilakukan kerja yang dilakukan membolehkan mereka berjumpa dengan pelanggan, mereka merasakan mereka penting kepada organisasi tempat mereka bekerja, mereka dapat merasakan persahabatan erat di tempat kerja, rakan sekerja adalah pemulih semangat jika mereka rasa mereka bersedih, kejayaan mereka adalah sumber kebanggaan kepada rakan sekerja yang lain. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang telah mendapat peratusan lebih daripada 80%. Jadi kita boleh katakan majoriti responden telah pun menerima sokongan sosial yang diperlukan di tempat kerja masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat kepada sudut pandang dari aspek kepuasan hidup. Dari 8 pernyataan yang kami gunakan dalam kajian kami, 5 daripadanya telah menunjukkan peratusan yang tinggi, iaitu hampir capai gaya hidup ideal, telah perolehi perkara penting dalam kehidupan, dapat penuhi keperluan kerohanian, sangat berpuas hati dengan kehidupan dan keadaan hidup yang sangat baik. Walau bagaimanapun kita lihat di sini, 70% menyatakan bahawa mereka belum capai sasaran kehidupan mereka. Manakala 28% menyatakan akan menyumbang kepada masyarakat, agak rendah ya peratusan ini. Dan 39% menyatakan mereka tidak berpuas hati kerana terdapat pergantungan ahli keluarga mereka buat masa ini. Jika kita lihat daripada aspek kategori kumpulan penjawat awam ya, data radar ini telah menunjukkan bahawa
responden daripada Kerajaan Negeri Selangor dan badan berkanun mempunyai kepuasan hidup yang tinggi, ya, dan juga responden daripada persekutuan. Jelas kelihatan daripada carta rada ini, responden daripada PBT mempunyai kepuasan hidup yang agak rendah, ya. Jadi saya nyatakan seperti yang saya nyatakan tadi, responden dari Kerajaan Negeri Selangor dan badan berkanun mempunyai tahap kepuasan hidup yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan lain. Seterusnya kita lihat kepada sikap ketersediaan responden terhadap persaraan. Daripada pernyataan yang kami majukan dalam borang soal selidik kami dapati 3 pernyataan telah pun mendapat peratusan yang tinggi, iaitu lebih daripada 80%, ya. Pernyataan tersebut adalah mempunyai sumber kewangan untuk kecemasan, mampu mengawal simpanan persaraan, berupaya untuk mempunyai pendapatan ketika menghadapi inflasi. Manakala pernyataan yang menerima peratusan yang agak rendah adalah dapat meninggalkan wang simpanan persaraan untuk waris, menerima jaminan pembayaran bulanan sepanjang hayat dan dapat memastikan tidak kehabisan wang selepas bersara. Seterusnya saya melihat kepada persepsi ketersediaan responden terhadap persaraan. Kita telah menggunakan 5 pernyataan, iaitu cukup bersedia untuk persaraan, anda risau tentang persaraan, anda telah bersedia menghadapi masalah kesihatan selepas bersara. Jadi kita dapat saksikan bahawa 2 kategori kumpulan penjawat awam, sekali lagi iaitu kumpulan Kerajaan Negeri Selangor dan Badan Berkanun, mempunyai ketersediaan yang tinggi, ya, dan ketersediaan kesihatan mereka juga seiring dengan menunjukkan peratusan yang tinggi. Dalam masa yang sama, kita lihat bahawa pernyataan anda risau tentang persaraan adalah rendah, ya. Ini bermaksud mereka cukup bersedia kerana mereka tidak bimbang dengan persaraan yang akan mereka hadapi kelak. Dan juga kita dapati di sini satu lagi pernyataan yang agak menarik, ya, pada saya, iaitu mempunyai simpanan yang cukup untuk persaraan. Didapati peratusannya agak rendah untuk semua kumpulan penjawat awam kecuali PBT, ya. PBT mempunyai peratusan yang agak tinggi, ya. Dalam masa yang sama kita telah dapati bahawa 52% telah pun mula menabung, ya. Baik, seterusnya kita lihat pada realiti ketersediaan responden ini, ya. Sebelum ni kita tengok persepsi dan juga sikap, dan kini kita lihat pada realiti ketersediaan mereka. Mulanya yang pertamanya kita sentuh ketersediaan kesihatan. Kayu ukur yang saya gunakan di sini ialah peratus yang memiliki perlindungan insurans setelah bersara. Rata-rata secara keseluruhannya kita lihat hanya kurang daripada 30% yang mempunyai perlindungan insuran hayat dan insuran kesihatan, ya. Jika dilihat secara terperinci, hanya responden daripada Kementerian Persekutuan yang menerima, yang mempunyai yang 30%, lebih 30% daripada mereka mempunyai perlindungan insurans, ya. Jadi kita agak bimbang. Ini adalah kerana kita telah pun dapati, seperti rakan saya telah bentangkan sebentar tadi, bilangan penyakit yang dihadapi oleh mereka rata-rata, ya, lebih kurang 60%, ya. Lebih 60% ataupun dalam 60% daripada mereka mempunyai sekurang-kurangnya satu jenis penyakit, ya. Dan penyakit yang paling tinggi mereka hadapi adalah hipertensi, ataupun darah tinggi dan juga kencing manis, ya.
Realiti yang seterusnya, kita lihat kepada realiti ketersediaan kewangan. Dalam analisis kami menggunakan data metrik ini yang mana kita melihat kepada anggaran pendapatan bulanan kasar yang mereka perlukan dan juga jangkaan jumlah perbelanjaan yang mereka perlukan setelah bersara. Ya, jadi jumlah-jumlah ini adalah anggaran amount yang mereka perlukan dan juga perbelanjaan yang akan mereka lakukan setelah mereka bersara. Okey. Jadi dalam rajah metrik ini, jika kita lihat kepada bahagian yang berwarna hijau, ya, bahagian yang berwarna hijau ini menunjukkan mereka telah pun membuat perbelanjaan defisit, ya. Jumlah defisit, mereka telah menghasilkan jumlah yang defisit, ya. Ini adalah kerana responden tidak dapat menganggap pendapatan yang diperlukan untuk menampung perbelanjaan apabila mereka bersara kelak, ya. Apa yang telah mereka buat adalah mereka telah membuat jangkaan perbelanjaan yang melebihi anggaran pendapatan yang diperlukan, ya. Terutamanya mereka yang mengatakan keperluan pendapatan mereka hanya sekitar 1,000 hingga 2,000, jumlah defisit, peratusan mereka yang membuat jumlah defisit adalah sangat tinggi, ya. Dapatan ini telah membawa kita kepada realiti yang seterusnya, iaitu realiti tahap literasi dan juga perancangan kewangan. Kelihatannya seperti responden tidak mempunyai kemahiran ataupun ilmu untuk membuat keputusan berkaitan kewangan dalam aktiviti kehidupan mereka, ataupun yang kata lainnya mereka mempunyai literasi kewangan yang rendah. Penemuan-penemuan yang tadi telah dibentangkan oleh rakan sepenyelidik mengatakan 61% tidak pasti berapa jumlah pencen mereka, ya, walaupun mereka telah bekerja selama 25 tahun. Yang mana yang juga hanya 14% yang tahu mengenai caruman kerajaan ke dalam tabung pencen, iaitu KUAP. Penemuan seterusnya, hanya 20% responden dan pasangan mempunyai wasiat kerana ramai yang bergantung pada faraid. Oleh ini telah ditunjukkan bahawa responden tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk membantu mereka dalam membuat perancangan kewangan yang baik untuk kehidupan apabila mereka bersara kelak. Saya ingin highlightkan di sini juga, saya telah nyatakan tadi dalam sudut pandang kehidupan, kelihatannya seperti mereka mempunyai sudut pandang kehidupan yang positif, ya. Dan seharusnya apabila mereka mempunyai sudut pandang kehidupan yang positif, mereka dapat membuat perancangan yang baik. Tetapi itu tidak kelihatan di sini, ya, daripada penemuan kami. Jadi mungkin terdapatnya kekurangan ilmu, ya, ataupun kemahiran yang boleh membantu mereka untuk membuat perancangan persaraan yang baik. Yang seterusnya, kita terus kepada realiti tahap perancangan dan ketersediaan persaraan, ya. Untuk ini saya telah membuat analisis mengikut kategori umur untuk kedua-dua tahap perancangan dan juga tahap ketersediaan. Namun telah ditunjukkan tidak banyak perbezaan antara kategori umur, ya. Jadi secara umumnya untuk semua kategori untuk semua kategori umur responden, rata-rata perancangan perasaan mereka berada pada tahap sederhana, ya. Manakala tahap ketersediaan pula didapati berada pada tahap yang rendah ataupun tahap yang lemah. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, izinkan saya membuatkan beberapa rumusan daripada penemuan hasil daripada kajian kami. Daripada kajian kami, sebahagian besar responden didapati tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pencen yang bakal diterima, ya. Ini adalah kerana mereka hanya beranggapan mereka tahu berapa pencen yang akan diterima. Mereka mempunyai persepsi bahawa pencen yang bakal diterima adalah mencukupi. Mereka tidak mengetahui peratusan gaji yang dicarumkan majikan ke dalam tabung pencen, iaitu KUAP. Yang keduanya excuse me.
Yang keduanya, mereka tidak mempunyai maklumat lengkap mengenai caruman. Maaf saya, tekak kering. Sekali lagi, yang keduanya, mereka tidak mempunyai maklumat lengkap tentang caruman KWSP. Mereka tidak mengetahui yang mereka boleh membuat pengeluaran wang KWSP secara berperingkat setelah bersara. Mereka tidak tahu menahu perihal PRS dan sebahagian besar daripada mereka mahu meneruskan caruman ke dalam KWSP walaupun mereka telah menyertai skim pencen. Seterusnya, mereka tidak mempunyai ketersediaan kesihatan. Mereka tidak mempunyai insurans pelindungan setelah bersara dan kebanyakan telah pun mempunyai sekurang-kurangnya satu masalah kesihatan. Dan masalah ini dijangka akan semakin bertambah apabila capai umur persaraan dan seterusnya. Mereka mempunyai tahap literasi kewangan yang rendah, ya. Dijangkakan mereka akan berbelanja melebihi pendapatan. Dijangka, ya, ni hanya kita punya jangkaan berdasarkan dapatan kita. 27% responden mempunyai perancangan perasaan yang remah, manakala 59% didapati tidak bersedia untuk menghadapi persaraan. Jika saya boleh petik satu laporan, ya, yang kita baca di Daily, di Sun Daily, ya, surat khabar The Sun semalam 29 Jun, MTUC juga telah menyatakan bahawa rata-rata masyarakat Malaysia tidak bersedia untuk bersara. Ya. Saya hanya kongsikan maklumat tersebut. Dan yang terakhirnya, maklumat yang paling penting yang ingin saya kongsikan di sini adalah kesejahteraan sosial penjawat awam dari kumpulan pelaksana berkemungkinan besar akan terjejas setelah persaraan dan hal ini sangatlah membimbangkan. Jadi untuk langkah-langkah seterusnya, mari kita dengar pembentangan daripada Dr. Nurul Liana. Silakan. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Teri Muhammad Mansor, rakan-rakan penelis saya dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang kini sedang mengikuti webinar kita pada hari ini. Jadi topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah berkaitan dengan pengukuhan polisi. Okey, maaf saya belum share slide. Okey. Jadi topik terakhir yang akan kami bicarakan adalah berkaitan dengan pengukuhan polisi, di mana dalam hal ini kami ingin mengetengahkan tahap kesiapsiagaan kita sebagai penjawat awam dan juga melalui kerajaan, iaitu melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, terutamanya dalam memastikan penjawat awam mempunyai perancangan persaraan yang begitu rapi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbicara tentang pengukuhan polisi, dari sudut psikologi, istilah pengukuhan itu sendiri bermaksud memperkukuhkan tingkah laku ataupun sesuatu perkara. Manakala istilah polisi pula adalah sesuatu yang kita tahu berkaitan dengan tindakan ataupun sesuatu yang dipersetujui dan akan menjadi dasar kepada kerajaan. Dan dalam hal ini seterusnya akan membawa kepada pelaksanaan sesuatu keputusan dengan lebih efektif. Kalau sebentar tadi rakan-rakan penelis saya telah berbicara mengenai realiti yang dihadapi oleh bakal pesara. Sebagai contohnya, 27% bakal pesara tidak mempunyai perancangan persaraan yang tidak mempunyai perancangan persaraan yang agak lemah. Malah 59% bakal pesara dikatakan tidak benar-benar bersedia untuk menghadapi tempoh persaraan. Dan secara realitinya tuan-tuan dan puan-puan, hanya 8% daripada responden yang kami jalankan mempunyai tahap perancangan persaraan yang baik. Dan hasil penilaian daripada kajian kami menunjukkan bahawa kurang dari 1% bakal pesara yang benar-benar bersedia untuk menghadapi tempoh selepas persaraan nanti. Malah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita soroti rancangan Malaysia ke-11, antara lain menjelaskan bahawa kewajaran untuk memperkukuhkan keupayaan sumber manusia, kenyataan tentang mewajarkan saiz perkhidmatan awam sehingga 5% menjelang tahun 2021 sebagai salah satu usaha untuk merasionalisasikan sektor awam kita dilihat cukup digeruni oleh kita sebagai penjawat awam. Dan sebagai penjawat awam juga kita perlu ingat
bahawa bukan hanya persaraan wajib saja yang perlu kita bersedia, tetapi juga persaraan-persaraan lain sebagai contohnya persaraan pilihan ataupun disarakan atas sebab kepentingan perkhidmatan dan juga bersara atas sebab atas faktor kesihatan. Jadi adakah kita sebagai penjawat awam benar-benar bersedia dan merancang untuk berhadapan dengan situasi ini dan untuk mengukuhkan lagi perlindungan sosial kita sebagai penjawat awam. Jadi antara usaha yang boleh dilakukan adalah membantu penjawat awam mendapat kehidupan yang lebih baik selepas persaraan, menyedarkan penjawat awam tentang kepentingan menabung dari mula dan bukan hanya bergantung kepada amount pencen dan juga KWSP, dan juga meningkatkan tahap literasi keuangan kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini kami ingin menggariskan 6 mekanisme utama yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan, terutamanya oleh Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan perlindungan dan kesejahteraan sosial penjawat awam, di samping sebagai satu cadangan untuk menambah baik dan memperkukuhkan lagi polisi sedia ada kita. Okey, mekanisme yang pertama yang kami ingin cadangkan adalah mencadangkan agar penjawat awam meneruskan caruman pekerja ke dalam KOP ataupun ke WSP walaupun telah menyertai skim pencen. Ini kerana dapatan daripada kajian kami menunjukkan 2/3 daripada responden sebenarnya bersetuju dan bersedia sekiranya kita sebagai penjawat awam dibenarkan untuk mencarum sehingga 6% daripada gaji pokok secara sukarela ke dalam KOP ataupun ke dalam KWSP. Tapi ini tidak melibatkan caruman daripada pihak majikan. Malah sebenarnya cadangan ini sebagai merupakan satu isyarat yang baik kepada pihak kerajaan terutamanya untuk dipertimbangkan sebagai salah satu endowment yang boleh dikekalkan selepas tempoh persaraan nanti. Untuk itu kami boleh cadangkan supaya akta pencen dan juga akta KWSP perlu diteliti semula supaya cadangan ini kita boleh terus dilaksanakan ke atas kita penjawat awam sedia ada. Okey, itu mekanisme yang pertama yang kami cadangkan. Mekanisme yang kedua berkaitan dengan pengukuhan polisi adalah terdapatnya keperluan untuk penjawat awam meningkatkan literasi keuangan dan kesedaran mereka mengenai beberapa perkara. Okey, apabila kita bercakap tentang literasi keuangan, literasi ni bermaksud celik wang. Okey, celik wang. Maknanya kita tahu dan juga kita sedar tentang perancangan keuangan kita sebagai penjawat awam ataupun sebagai individu sendiri. Dan apabila kita menyebut tentang literasi keuangan, ianya sebenarnya melibatkan pengurusan hutang. Okey, bagaimana kita menguruskan komitmen kita sendiri, komitmen bulanan misalnya, membuat bajet dan juga perancangan keuangan. Tentulah untuk tempoh persaraan nanti, dan juga kesedaran kita untuk menabung dan juga meminjam. Itu melibatkan komitmen bulanan seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Dan hal yang melibatkan literasi keuangan sebenarnya sangat penting kerana ia akan menjamin kesejahteraan keuangan kita sebagai individu terutamanya di masa akan datang nanti. Jadi beberapa cadangan, okey. Jadi beberapa cadangan yang berkaitan dengan literasi keuangan yang kami akan utarakan. Yang pertama adalah menyarankan agar KWSP boleh dikeluarkan secara berperingkat dalam tempoh persaraan nanti. Maksudnya ini memastikan supaya kita mempunyai simpanan yang mencukupi selepas tempoh persaraan nanti. Yang kedua adalah menggalakkan penyertaan penjawat awam dalam skim annuity. Apa itu skim annuity? Skim annuity ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan telah lama diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu pada Julai tahun 2000 lagi. Skim annuity ni bermaksud program persaraan di mana sebahagian caruman pekerja dengan kebenaran kita sebagai pencarum akan diuruskan dan diagihkan seperti skim pencen juga setiap bulan, itu selepas tempoh persaraan nanti. Dan skim annuity ini sebenarnya adalah salah satu contoh yang cukup baik bagi memastikan pencarum terutamanya kepada individu-individu yang tidak mampu untuk menguruskan keuangan dengan lebih berkesan. Sekurang-kurangnya mereka ini dalam kategori ini masih mampu untuk dan mempunyai punca pendapatan tetap selepas persaraan nanti.
Dan yang paling mengejutkan adalah hampir 70% daripada responden kajian kami memberikan respon yang sangat positif apabila kita bercakap, apabila kita mencadangkan tentang untuk mencarum ke dalam skim annuity ini. Jadi ini adalah satu pencapaian ataupun satu kesedaran yang baik di kalangan pejabat awam. Baiklah. Perkara ketiga dalam pengukuhan polisi adalah untuk meningkatkan kesedaran bakal pesara bahawa simpanan KWSP adalah untuk menyara kehidupan kita selepas bersara dan bukan untuk tujuan lain. Ini kerana daripada kajian yang kami jalankan, sebilangan besar responden, seperti yang kawan-kawan saya juga maklumkan, sebenarnya tidak sedar bahawa jangkaan perbelanjaan selepas persaraan mereka akan menjadi lebih tinggi, terutamanya melibatkan makanan, faktor kesihatan dan juga pembayaran pinjaman, misalnya pinjaman kereta dan sebagainya. Jadi hal ini disebabkan kenyataan bahawa terdapat kenaikan jangkaan hayat, iaitu perubahan struktur keluarga dan juga perkembangan ekonomi yang pesat yang tentunya saya percaya akan mempengaruhi gaya kehidupan pejabat awam selepas tempoh persaraan, selepas bersara nanti. Malah tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya kita telah pun mempunyai perancangan. Nanti selepas bersara nanti kita akan mempunyai kecenderungan untuk membelanjakan simpanan KWSP ataupun wang ganjaran yang diperolehi untuk melancong ataupun untuk pengurusan kenduri kendara anak-anak dan juga melakukan sumbangan kepada ahli keluarga yang lain. Perkara ini semua sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan ekonomi negara kita yang serba mencabar, ditambah pula dalam keadaan kita menghadapi fasa-fasa COVID-19. Walaupun kerajaan pada hari ini ataupun government of the day sangat menggalakkan rakyat supaya kita berbelanja dengan baik, tetapi pada masa yang sama juga kerajaan sebenarnya mengharapkan kita rakyat supaya ada simpanan supaya kita boleh gunakan untuk hari-hari mendatang. Jadi perkara ini sangat penting supaya kita perlu ingat simpanan kewangan sekurang-kurangnya dapat membantu kita dan juga anak-anak cucu kita untuk masa-masa akan datang. Selain itu juga dalam usaha untuk meningkatkan celik wang, sedar wang di kalangan kita sebagai penjawat awam, Jabatan Perkhidmatan Awam melalui bahagian sumber manusia di organisasi masing-masing boleh mempromosikan panduan pengiraan amount bayaran pencen bulanan yang akan kita terima. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pihak JPA telah pun menyediakan aplikasi tersebut. Bagi yang mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari jpapension.gov.my. Di sebelah kiri tu saya sertakan formulir pencen yang tuan-tuan boleh melihat kemudian. Malah bagi sesetengah jabatan kerajaan juga, misalnya badan berkanun, universiti dan sebagainya, kita telah pun menyediakan formulir pencen masing-masing di staff portal masing-masing. Tetapi malangnya perkara ini tidak mendapat cakna ataupun staf kita tidak cakna dan tidak mengakses sepenuhnya untuk mengetahui berapakah bayaran pencen yang kita akan terima selepas tempoh bersara nanti. Dan berdasarkan kajian kami menunjukkan hanya 20% sahaja di kalangan responden yang benar-benar cakna tentang perkara ini. Jadi sebagai kaki tangan ataupun sebagai ketua jabatan misalnya, kita perlu cari di manakah silapnya ataupun di manakah kurangnya tentang perkara ini. Dan cadangan terakhir berkaitan dengan literasi keuangan adalah mempunyai perancangan teliti untuk memastikan kesihatan yang lebih baik serta mendapat perlindungan insurans. Dan seperti kita tahu, yang pertama bercakap tentang kesihatan, kita perlu amalkan gaya hidup yang sihat tentu dari aspek pemakanan, aspek gaya hidup dan sebagainya. Dan berkaitan dengan insurans kesihatan pula, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kos rawatan kesihatan dan memberi sokongan keuangan ketika masa-masa kecemasan nanti. Okey, itu berkaitan dengan literasi keuangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mekanisme ketiga yang kami akan cadangkan ataupun kami akan ketengahkan adalah berkaitan dengan hasrat responden. Okey, yang bercadang untuk menaikkan had umur persaraan kepada 62 tahun. Dan dalam hal ini, pada pandangan kami, pejabat awam perlu diberi pilihan sama ada untuk bersetuju ataupun tidak. Sama ada mereka mempunyai kapasiti yang cukup untuk meneruskan perkhidmatan, untuk terus berkhidmat dalam perkhidmatan,
ataupun sekadar mencukupi pada usia 60 tahun sahaja. Dan dalam hal ini sebenarnya terdapat beberapa aspek juga yang perlu dinilai secara menyeluruh, terutamanya oleh bahagian sumber manusia dan kita sebagai ketua jabatan misalnya. Sebagai contohnya dari aspek bidang keutamaan yang diperlukan ataupun kita bercakap tentang essential services. Ataupun yang kedua berkaitan dengan kemahiran ataupun kepakaran yang sukar didapati walaupun sama ada daripada calon baru ataupun calon sedia ada misalnya. Dan yang paling penting adalah berkaitan dengan performance ataupun prestasi tinggi yang ditunjukkan oleh penjawat awam tersebut. Dan seperti yang kawan saya panelis telah maklumkan sebelum ini, 2 hari lepas juga MTUC telah menyuarakan perkara ini bahawa rakyat Malaysia sebenarnya tidak mempunyai persediaan yang cukup untuk menghadapi tempoh persaraan kelak. Okay, itu adalah mekanisme yang ketiga. Mekanisme yang keempat adalah berkaitan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam boleh menyediakan buku panduan persiapan efektif menghadapi persaraan dengan memberi fokus utama kepada aspek keuangan, aspek keuangan tentang literasi keuangan. Jadi dalam hal ini mungkin kita boleh sediakan pocket book ataupun macam buku kecil yang mana diberikan kepada penjawat awam ketika mula-mula berkhidmat. Dan buku ini sebenarnya dia mengandungi perkara-perkara asas sebagai penjawat awam untuk perlu tahu, terutamanya berkaitan dengan perancangan persaraan, pengurusan keuangan, kesihatan, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Di samping itu juga bahagian sumber manusia di organisasi masing-masing boleh memberi kursus ulangan berkaitan dengan aspek yang sama pada setiap 10 tahun dalam tempoh perkhidmatan sebagai penjawat awam. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan bahagian sumber manusia di setiap organisasi disarankan untuk mengintegrasikan kursus persediaan persaraan melalui program latihan integrasi sebagai salah satu usaha untuk memastikan bakal pesara lebih bersedia untuk menghadapi tempoh persaraan. Dan dalam hal ini misalnya topik dan isi kandungan dalam kursus persaraan itu perlu lebih diperluaskan dan lebih didalami bagi memastikan kesiapsiagaan kita sebagai penjawat awam untuk menghadapi fasa persaraan kelak. Mungkin dari segi perkongsian berkaitan dengan memahami alam persaraan dari sudut psikologi misalnya, ataupun faedah-faedah berkaitan dengan persaraan, pencen terbitan misalnya dan juga faedah-faedah perubatan, ataupun cara pengurusan gratuiti, pencen dan pelaburan misalnya. Dan hal ini sebenarnya sangat penting sebagai salah satu usaha untuk melindungi kesejahteraan sosial kita sebagai penjawat awam. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, mekanisme terakhir adalah kami ingin mengesyorkan agar kajian terperinci dapat dijalankan berkaitan dengan perancangan dan persediaan menghadapi persaraan kepada penjawat awam terutamanya di pihak kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan di seluruh negara. Hal ini sebenarnya sedikit sebanyak akan membantu kita lebih memberi ilmu pengetahuan yang bagus ataupun yang baik supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi tempoh persaraan kelak. Dan sebagai kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyeru kepada semua penjawat awam termasuk diri saya sendiri supaya kita bermula pada hari ini kita akan lebih bersedia dan mempunyai perancangan yang rapi untuk menghadapi tempoh persaraan kelak. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Datuk Norma. Terima kasih Dr. Nuruliana. Begitu bersemangat ya, dan nampaknya dapatan daripada hasil kajian ini adalah sesuatu yang boleh buka mata kita lah, membuka mata kita tentang bagaimana bersedianya rakyat Malaysia. Ini adalah di kalangan penjawat awam, tapi rata-ratanya kalau kita lihat kajian yang dilakukan oleh AKPK umpamanya, tidak jauh sebenarnya daripada apa yang didapati oleh penyelidikan ini ya. Jadi kita mulakan soal sesi soal jawab ya. Ada tata cara yang diberikan Dr. Kupu, kita kongsi dengan mereka tentang tata cara ini ya. Dan boleh bertanya sama ada dengan mengangkat tangan ya, menunjukkan bahawa anda mempunyai soalan, ataupun boleh terlingkap soal jawab yang membolehkan
anda mengemukakan soalan kepada host dan panelis. Dan untuk mengemukakan soalan, boleh typekan soalan, ya, dan juga boleh hantar tanpa nama, dan certificate. Oh, that is about the certificate, ya. Well, ya, itu kemudian, ya, certificate itu jika sekiranya kita terus berada dengan webinar ini sehingga akhir. Tapi kita mulakan dengan soalan. Ini soalan pertama ke agar salinan slide ini dikongsi dengan peserta webinar. InsyaAllah, ya, tapi kami akan bincang dahulu di sini, ya. But insyaAllah kita boleh kongsi sebab kita ada addresses daripada ya, dalam bersama dengan kita. Saya mohon clarify semula apa yang dimaksudkan, apa termasuk dalam persediaan keuangan untuk persaraan, ya. So mungkin ada di antara, okay, how do we do this? Adakah kita akan mendapat 2-3 soalan dahulu baru mendapat respons daripada panelis, ataupun kita dapat satu, kita jawab satu? Sudah dijawab, ya? Sudah dijawab. One on one. Almost all dah jawab. Okay. Jika ada soalan baru. Alright. Okay. So soalan baru juga sama ada. You want to take 2 or 3 sekaligus, ataupun, ya, we take 2 and 3 sekaligus macam kita buat dengan kalau face to face seminar, ya. Soalan yang kedua, boleh dapat salinan, oh itu dah dijawab. Apakah yang ketiga pun dah jawab. Apakah perkara utama? Belum, ya? Apakah perkara utama yang perlu dilakukan semasa 3 bulan? No? Are you laughing because I'm... Apakah perkara utama yang perlu dilakukan semasa 3 bulan pertama bersara untuk mengelakkan kebosanan setelah tidak bekerja? Adakah ini within the scope of your study? Okay, so the third one, kita ambil 3, ya, 3 soalan. Siapakah yang mencadang naikkan umur persaraan 62 tahun adalah relevan dalam menghadapi norma baharu, ya? So I think there are 3 questions that I've read out, ya. So terpulang kepada panelis who wants to take the questions first. Ya, Dr. Pupu. Baik, terima kasih. Nak answer live. Answer live ni, kalau answer live, saya nak jawab yang terakhir lah. Okay. Siapakah yang mencadangkan naikkan umur 62 tahun? Adakah relevan dalam menghadapi norma baru? Kalau itu sebabnya dari awal lagi kita telah pun kepada siapa ni, kepada Wan Rafida Awang Isa, ya. Terima kasih atas soalan tersebut. Rata-rata ini semua ni adalah datangnya daripada responden kajian, ya, bukannya cadangan kami. Kita tak bolehlah mencadangkan sesuatu dia menggunakan pandangan sendiri. Jadi kebanyakan mereka yang bersetuju ni, kita tanya juga soalan kepada mereka, apakah agaknya umur yang terbaik, umur persaraan. Kalau mereka sekarang 60, mereka mencadangkan 61 ke 62 ke 63, 64, 65 dan yang lain tu ialah lebih daripada 65. So kita dapati juga dalam daripada hasil kajian, kebanyakan mereka kata 62 atau 65. Bagi elemen keadaan sedia ada dalam negara, 62 mungkin sesuatu yang dekat lah. Kalau 65 lompat 5 tahun kelang kabut ekonomi, ya, sedia dari segi sektor swasta. Jadi dan sektor swasta, kalau kita lihat dalam surat khabar beberapa hari yang belakang ni pun nyatakan bahawa apa yang dilaksanakan umur persaraan di sektor awam akan diambil kira juga oleh sektor swasta, dan sektor swasta akan melihatnya sebagai kos dan sebagainya. Jadi
dalam keadaan norma baru ni kita memang menghadapi sedikit masalah dari segi ekonomi dan alasan tersebut tidak dapatlah kita gunakan sebagai alasan selama-lamanya. Kalau sekiranya kita hendakkan warga penjawat awam ini hidup dengan suasana yang baik selepas mereka bersara. Ya. Seterusnya, soalan seterusnya. Saya boleh jawab yang first kali itu. Teruskan Dr. Nuruliana. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya mungkin boleh menjawab berkaitan dengan clarify semula berkaitan dengan persediaan kewangan untuk persaraan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya maklumkan sebentar tadi saya bercakap ataupun kami membicarakan tentang istilah literasi kewangan. Literasi kewangan ni sebenarnya bermaksud kita peka dan juga kita celik tentang pengurusan kewangan kita. Maknanya di sini untuk persediaan kewangan untuk menghadapi tempoh persaraan, yang pertama kita perlu tahu dari segi komitmen bulanan kita. Komitmen bulanan ni maksudnya macam bayaran kereta, bayaran rumah sewa ataupun bayaran-bayaran utama yang lain. Dan kita perlu tahu perkara ini perlu diselesaikan atau tidak sehingga kita apabila kita menghadapi tempoh persaraan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan persediaan kewangan ataupun literasi kewangan ini adalah bagaimana kita membuat bajet ataupun merancang kewangan kita sehingga mencapai usia persaraan. Dan yang ketiga, kita perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dengan membuat simpanan. Maksudnya mula menabur daripada sekarang dan juga dari segi pinjaman. Dan hal berkaitan dengan literasi keuangan ini sebenarnya maknanya kita tahu dan kita celik, kita faham bagaimana pengurusan keuangan kita dari segi bulanan sehinggalah tempoh persaraan nanti. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Nuruliana. Ahli panel yang lain ada nak jawab soalan tu ataupun kita ambil the next one. Mereka ahli panelis sebenarnya agak sukar untuk mereka menjawab soalan yang apa perlu buat dalam masa 3 bulan. Kalau bertanya, kena bertanya yang orang yang telah bersara. Mana Dr. Halimah tadi dah keluar ke? Dr. Halimah dah keluar, Dr. Halimah dan saya. Tapi malangnya kami juga tidak dapat memberikan jawapan sebab kami tidak, walaupun kami telah mencapai lebih daripada 60 tahun, tapi kami tidak ada masa 3 bulan itu untuk merasa bosan ya, terus sambung kerja. Ya, tapi ramai-ramainya ramai di antara yang ataupun bila mencapai umur mandatory retirement itu, ramai yang menyatakan tidak bosan dalam masa 3 bulan tu atau masa 1 tahun. Tapi mereka mempunyai perancangan, contohnya ya, perancangan apa yang mereka perlu buat selepas bersara. Tetapi apabila lepas bersara, lepas ditangguh dan ditangguh perkara-perkara yang nak dibuat selepas bersara. So bila yang dia nak buat, umpamanya mungkin belajar bahasa Arab ke bagi setengah orang, ataupun pergi melancong ke apa. Ada di antara mereka yang mengatakan dah setahun pun tak buat lagi benda yang dah lepas bersara. Walaupun sebelum bersara merancang untuk membuat perkara-perkara tersebut. Ya. Jadi ada pelbagai anekdot atau cerita di luar sana sebenarnya mengenai apa yang mereka lakukan selepas bersara. Okey, soalan seterusnya. Start di mana tu? Based on ke? Can you help me please? Sepatutnya ke? Sepatutnya kadar umur persaraan diambil kira dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran yang dijangka meningkat dalam 1 hingga 2 juta. Cycle persaraan pada umur 50 hingga 60 perlu dibuat semula bagi memberi peluang kepada generasi muda. Ya, itu soalan pertama. Yang kedua, based on the financial burden of the pension system on the government, do you know if the government will move towards a contributory pension scheme like the EPF, which will reduce burden on government? Ya, yang kedua. Dan yang ketiga ini mereka bertanya kalaulah ahli panel mempunyai jawapan atau pengetahuan. Ya. Dan yang ketiga, apakah kesan jika
KWSP diteruskan kembali walaupun penjawat awam telah memilih skim pencen bagi mengukuhkan keuangan ketika pencen. Ya, so I leave it to the panelists siapa yang ingin menjawab soalan-soalan ini. Ya, Dr. Kupu juga. Okey, silakan. Satu lagi Datuk yang belum ni. Mengapakah kajian dapatan hanya kepada kaki tangan? Saya mulakan dengan itu dulu. Okey, silakan. Mengapakah this is anonymous mengapakah kajian dapatan hanya kepada kaki tangan sokongan atau pelaksana? Adakah kerana tarif gaji yang jauh berbeza? Bagaimana dengan persediaan kaki tangan PNP? Amnya kita dah pun maklumkan di peringkat awal bahawa kita tumpukan kepada kaki tangan pelaksana sebab banyak kajian dalam tak banyak dalam negara tapi di luar negara banyak menunjukkan bahawa termasuk kaki tangan awam terkesan negatif secara negatif akibat jawatan mereka yang memberikan pulangan gaji yang rendah dan sebagainya. Jadi apabila mereka bersara, kebanyakan mereka memasuki kancah poverty, kemiskinan. So ini banyak berlaku dan itu sebabnya kalau kita sedar bahawa dalam beberapa tahun yang lepas sering ada kenaikan dalam revision kepada pencen yang diberikan, pencen minima yang diberikan kepada penjawat awam ya. Jadi itu adalah salah satu usaha kerajaan untuk memastikan penjawat awam khasnya yang berpendapatan amat rendah itu tidak terkesan dan tidak masuk dalam keadaan kemiskinan ya. Jadi itu saya rasa itu sebabnya kami buat kajian ke atas kaki tangan anggota pelaksana dan memang kajian pun boleh dibuat bagi mereka yang berada dalam grade 41 ke atas, tetapi dengan adanya pendapatan yang rasanya lebih baik, mungkin kesannya tidaklah seberapa seperti mana yang kita lihat bagi kaki tangan pelaksana. Soalan seterusnya based from Siti Rahman. Based on the financial burden on the pension system on the government, do you know if the government will move towards a contributory pension scheme like EPF, which will reduce burden on the government? This is answer live. I think inilah yang pernah disebutkan oleh Tun Mahathir dalam salah satu petikan surat khabar. Ada dinyatakannya bahawa there is a move towards that di masa depan. Penjawat awam yang baru akan dimasukkan dalam skim KWSP dan bertaraf kontrak dan sebagainya. Well, I think financial burden on the pension system bagi saya rasa tidak. Kalau kita kaji dalam laporan kami pun kami dah kaji bahawa Kerajaan Persekutuan ada memberikan sumbangan Kerajaan Persekutuan ke atas sebagai majikan penjawat awam adalah 5% daripada jumlah emolument yang disumbangkan ke dalam KUAP dan padahal semua agensi lain menyumbang 17.5% daripada gaji pokok penjawat awam. So I don't see that this element kita tak boleh kata bahawa because saiz 1.6 juta itu ramai maka kita tak boleh naikkan dan sebagainya, naikkan pencen atau revised pension scheme. Ini akan bermaksud kita akan lebih kurang menganiaya mereka yang semasa dan juga di masa depan sekiranya kita tak mau mengambil sebarang langkah-langkah proaktif untuk menjaga kebajikan dan perlindungan sosial kepada mereka ini. So dan this sepatutnya kadar umur. Anybody want to go? One. Otherwise, Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin respon
kenyataan, okey, ataupun soalan daripada Puan Wan Rafidah awak kita. Berkaitan dengan kenyataan bahawa usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran, okey, dan generasi muda perlu diberi peluang, dan juga soalan daripada Encik Muhammad Daud Alang Hassan berkaitan dengan sejauh mana efektif dari segi 60 tahun memberi efektif kepada produktiviti negara, terutamanya berkaitan kepada kategori pelaksana. Badan Tuan-tuan dan Puan-puan, apa yang kami ketengahkan adalah berdasarkan kajian yang kami jalankan, iaitu responden kebanyakan bersetuju ataupun mencadangkan had umur persaraan dinaikkan sehingga 62 tahun. Malah isu ini sebenarnya telah lama ataupun hangat diperkatakan dewasa ini, terutamanya di Malaysia. Sebagaimana yang saya telah maklumkan tadi, perancangan ataupun kenaikan had umur ini perlu diberi pilihan sama ada pejabat awal itu bersetuju ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Jabatan Pemerintahan Awam ataupun ketua jabatan perlu juga melihat beberapa aspek utama. Yang pertama berkaitan dengan bidang keutamaan yang diperlukan ataupun essential services. Dan yang kedua berkaitan dengan kemahiran dan kepakaran yang sukar dicari ganti. Sebagai contohnya perkara-perkara melibatkan teknikal. Kadang-kadang kita susah ataupun jabatan ataupun organisasi tersebut sukar untuk mencari pengganti yang benar-benar dapat menguasai dari segi kemahiran yang dimiliki. Dan juga yang paling penting, sebagaimana saya katakan, dari segi performance itu sendiri. Dan secara tidak langsung, sekiranya kita dapat meneliti perkara-perkara ini, bukan semua kita akan tawarkan untuk kelanjutan umur sehingga 62 ataupun 62 tahun. Bergantung kepada kriteria-kriteria yang dipersetujui ataupun disyorkan oleh ketua jabatan. Dan secara tidak langsung, hari ini juga akan boleh memberi peluang kepada generasi ataupun kepada graduan-graduan untuk terus memohon pekerja terutama di sektor awam. Sekian, terima kasih. Yang lain ingin bagi responden? Ya, ataupun kita lihat pada soalan lain. Ya, soalan seterusnya, kajian mendapati sebanyak 67% responden bersedia untuk menghadapi masalah kesihatan selepas bersara dan realiti ketersediaannya. Ya, adakah ini bermaksud kebanyakan pesara banyak bergantung kepada nafahat kesihatan yang disediakan oleh kerajaan, atau pesara tidak ada masalah, tiada masalah untuk mengeluarkan out of pocket expense? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, senario sekarang ada juga penjawat awam yang masih muda telah pun mengalami masalah keberhutangan yang serius dalam tempoh perkhidmatan. Boleh ahli panel bagi pandangan dan nasihat bagaimana golongan ini perlu bersedia untuk merancang keuangan mereka bagi menempuh persediaan perancangan nanti. So I invite any one of you to respond. Okey, saya jawab soalan yang pertama tu ialah tentang 67% bersedia untuk menghadapi masalah kesihatan selepas bersara dan realiti. Padahal realitinya mereka yang tersedia untuk bersara hanyalah hampir 30%. Yang dengan mempunyai perlindungan insurans kesihatan. Sememangnya tadi kami tidak ingin nak sebut tadi dalam semasa pembentangan bahawa istilah atau perkataan yang terbaik kami dapati untuk menggambarkan situasi mereka, situasi penjawat awam di peringkat kakitangan pelaksana adalah, the word is illusion. Mereka mungkin kami berpendapat bahawa hasil analisis kami dapati bahawa sebahagian besar hidup dan bekerja di sektor awam dengan ilusi bahawa keadaan mereka akan baik selepas bersara. Padahal
apabila kita lihat dari segi kedudukan kewangan, persediaan daripada insurans, apakah jadi apabila insurans selepas anda bersara dan sebagainya, semuanya adalah agak mengejutkan. Jadi this explains the situation, dan pandangan kami juga bahawa mereka kurang mengambil tahu apakah agaknya keadaan kehidupan mereka apabila mereka bersara nanti. Sebab mereka anggap pencen adalah akan mencukupi. Lebih daripada mencukupi. Ini merupakan satu tanggapan yang kami dikejutkan lah. Ya. Jadi itu dah terjawab yang itu. Yang seterusnya mana tadi? Senario Oh, okey. Senario sekarang ada juga penjawat awam yang masih muda telah pun mengalami masalah keberhutanan serius. Dalam tempoh perkhidmatan, boleh ahli panel beri pandangan bagaimana golongan ini perlu bersedia untuk merancang kewangan mereka bagi menempuh. Jadi kalau jawapan kepada mereka ini ialah pandangan kami, kita sudah pun berikan satu solution dia, penyelesaian. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah ini, kita tidak ada jawapan. Ya, itu perlu diselesaikan, diselidiki, dikaji oleh jabatan-jabatan masing-masing. Tapi untuk masa depan, kami dah mencadangkan bahawa bahagian sumber manusia, agensi masing-masing, jabatan masing-masing perlu memberikan kursus literasi kewangan dan membimbing untuk mereka melabur dalam elemen-elemen peluang-peluang yang terdapat di dalam pasaran. Dan ini perlu dibuat pandangan kami setiap 10 tahun, dan bukannya di semasa mereka menghadiri kursus induksi dan seterusnya sekali lagi 6 bulan sebelum bersara. Semasa induksi mereka mungkin ingat, tapi selepas 2-3 tahun mereka akan lupa dah. Dan by the time mereka ni dipanggil untuk menghadiri kursus persediaan ke arah persaraan 6 bulan sebelum itu, ia sudah menjadi, nasi sudah jadi bubur lah. Tak boleh buat apa dah. Jadi ada gap yang besar ni dalam hampir 20 hingga 30 tahun di antara induksi dengan waktu persaraan. Itu merupakan jangka yang lama. Dan cadangan kami ialah paling besar sekali ialah setiap 10 tahun. Kalau boleh setiap 5 tahun, jabatan mengambil inisiatif masing-masing untuk membimbing dan ke arah memajukan kebajikan kaki tangan masing-masing. Itu akan menjadi elemen yang kaedah yang terbaik. Sekarang ni tidak ada. Saya berani nak sebut yang itu. Terima kasih Dr. Kuku. Kalau saya juga boleh menjawab ya, silakan. Sebab di Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial ni kita juga ada projek ya yang kita panggil sebagai belanjawanku ya. Belanjawanku adalah bagi kita yang telah dilancarkan adalah untuk Klang Valley ya, untuk Lembah Kelang. Dan insya-Allah kita akan melancarkan, kajian telah dibuat dan kami telah pun membuat perkiraan ya bagi 4 bandar yang lain. Tetapi dalam belanjawanku atau objektif utama belanjawanku ialah supaya rakyat Malaysia tidak menanggung hutang yang tinggi ya. Seperti Dr. Kupu kata, kalau dah telah berhutang, itu kena cari jalan supaya keluar daripada keadaan tersebut. Tapi kita kena hati-hati sebelum kita berada dalam keadaan tersebut. Ini apa yang dipanggil sebagai, kalau dalam di luar sana ada kursus yang dipanggil personal financial management ya, ataupun pengurusan keuangan peribadi. Saya juga telah dijemput oleh beberapa agensi kerajaan untuk menyatakan ataupun berbincang mengenai personal financial management. Ini hasil daripada belanjawanku itu tersebut ya. Rata-ratanya untuk kita berkongsi, sepatutnya kita menabung 30% daripada pendapatan kita. Jadi kalau kita dah ada KDBSP ya, dah
Dan kita juga mungkin ada di kalangan kita yang ada pencen, mereka kata 10% daripada gaji kita yang pertama kita perlu set aside atau kita perlu menabung, letak tepi, ya, dan jangan diambil. Ya, jangan diambil, jangan juga diberi bila anak nak beli kereta ataupun apa. Itu adalah untuk kita. Bila kita tua nanti kita nak pakai duit tu. 10%. Jadi kalau pendapatan kita 1,000, kita simpan, kalau pendapatan kita 1,000, kita simpan 100, ya. Kalau 1,000. So setiap bulan kita sepatut menyimpan RM100 kalau gaji kita 1,000. Dapat ke tak dapat kita nak simpan tu. Jadi dalam belanjawanku itu kami juga meletakkan jumlah untuk menabung, kerana itu adalah mustahak kita 10% yang memang kita tak boleh ambil yang itu, ya. Jadi kalau kita nak menampung, kalau kita juga ada pencen, dan nasihat Dr. Nuruliana tadi, kita pergi buat perkiraan pencen kita, ya, kita kena ingat 50% atau 60% adalah daripada gaji asas, ya. Gaji the last pay yang kita dapat, bukan yang allowance tu, ya. Hanya paling tinggi 60%. Jadi kalau kita telah menyimpan yang saya sebut tadi 10% sebulan throughout, ya, kalau kita ambil mungkin ambil 30% daripada 10% tadi daripada jumlah, ya. Ya. So mungkin atau dengan cara itu maka akan cukup ataupun akan lebih selesa hidup persaraan kita, ya. Jadi itulah nasihat kami apabila kami membuat community ataupun untuk mendekatkan atau mendidik masyarakat melalui belanjawanku, apa yang kami buat sebab perbelanjaan minima yang kami dapat daripada belanjawanku itu adalah 1870, ya, itu untuk 2019. 1870. Jadi ada yang bila kami buat belanjawanku ini di kawasan flat di Kelang, ya, di Kelang, mereka mengatakan bahawa macam mana nak bajet 1,800 sedangkan gaji kami hanya 1,200. Jadi apa yang saya buat ialah saya letak perkara yang wajib dahulu. Apa yang wajib? Wajib bayar sewa rumah. Wajib bayar transport, sama ada beli atau sewa dan sebagainya, bayar transport. Apa lagi yang wajib? Yang wajib tu dulu kita letak berapa yang kita rasa kita boleh cukup untuk wajib. So letak itu dulu. Lepas itulah barulah kita ada ruang dan savings, ya. Kami juga terus letakkan savings 10%. Dan alhamdulillah apabila kami telah membuat selepas rancangan tersebut, ada salah seorang daripada yang datang itu dia kerja cleaner. Dia kerja cleaner, ya, pembersih. Cleaner ini. Dia bercerita bahawa sebelum dia merancang perbelanjaan dia, duit tak cukup. Sekarang walaupun gaji itu sama, dia telah dapat, dia ada tabungan pun, ya. Jadi itu menunjukkan bahawa kalau kita membuat perancangan, walaupun gaji kita kecil, tapi di kalangan kami memang kami menyadari, atau di kalangan ahli ekonomi negara umpamanya, ya, kalau kita lihat atau kita baca dalam perbincangan, kita sedar bahawa gaji di luar sana rendah, ya. Ini mungkin tidak termasuk sektor awam, tapi kalau sektor swasta, terutamanya SMEs, gaji amat rendah sekali, ya. Tapi gaji itu adalah perkara struktur dalam labor market kita. Itu kita perlu perbetulkan, ya. Tetapi walau gaji kecil sebagaimana kecil pun, ya, kita perlu merancang untuk persaraan, bukan sahaja untuk persaraan, merancang untuk keselesaan apa yang dipanggil sebagai fiscal space atau keselesaan keuangan. Ya, dia akan membebaskan kita kalau kita tak ada hutang. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya bagi arahan, bagi penerangan tentang personal financial management ini, ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa ada di antara mereka bila dekat nak bersara, ramai ejen insurans, ejen pelbagai datang untuk menjual pelbagai produk. Memang benar. Ya, itu memang benar. Sebab mereka tahu bahawa penjawat awam akan mendapat gratuity, penjawat awam akan mendapat pencen. Jadi hati-hatilah tuan-puan apabila ada orang
yang datang, kita boleh bertanya dengan sama ada pergi, kalau kita tak ada orang yang kita boleh tanya, kita pergi pada bank, tanya, saya ni kredit saya ni sebenarnya berapa yang saya layak, ya, patutnya kalau saya ambil kredit berapa. Jadi mereka akan tolong tuan-puan atau sesiapa sahaja, ya, ada ahli keluarga dan sebagainya yang kita boleh bertanya apakah level ataupun tahap kredit yang boleh menyebabkan kita bebas daripada belenggu hutang ini, ya. Kerana belenggu hutang ini dia akan kita akan mempunyai masalah emosi, mental health, masalah keluarga, ya. Itu adalah salah satu daripada penyebab, ya, kerutuhan rumah tangga, ya, perceraian dan sebagainya adalah kerana masalah keuangan. So masa pun dah lebih tuan-puan dan puan-puan, kita boleh mungkin jika tiada apa-apa sumbangan atau apa-apa lagi daripada pihak panelis, one round, ya, quick one, because kita dah 12:40, ya. Dr. Nur Hidayah, Dr. Yong Sok Lu, Dr. Muzawana, Dr. Nurliana, Dr. Kupu Sami. Okay, you have yeah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berikan tenaga, idea, soal jawab dan sebagainya. Tapi amnya beberapa banyak cadangan yang kami dah berikan dalam kajian yang telah dibangkitkan ini, telah disiapkan ini, rasa-rasanya boleh dilaksanakan, rasa-rasanya setengah elemen mungkin perlu dikaji dengan lebih lanjut, dan ada juga cadangan yang rasanya boleh dilaksanakan terus. Bagi kami paling penting sekali cadangan pertama ialah dengan serta-mertanya kalau perlukan sebarang pindahan akta dan sebagainya buat yang dulu untuk mengizinkan kaki tangan awam turut sama, termasuk pegawai, ya, termasuk PNP, kumpulan PNP boleh menyumbang bahagian dia dalam tabung pencen. Jadi ini akan meningkatkan pulangannya, tapi berapa banyak pulangan dan sebagainya ini kami tak buat kajian. Itu pastinya berupaya membawa pulangan yang baik secara satu longgok ke, atau seperti mana KWSP berfungsi, ataupun ia akan menambah kepada pencen yang sedia ada itu. Jadi kalau sekiranya ini tidak dapat dilaksanakan, kita perlu laksanakan yang satu lagi, di mana usaha promosi perlu dilaksanakan untuk semua kaki tangan awam, tidak kira sama ada di bawah di bawah skim KWSP saja, tapi yang fokusnya kepada kajian kita ialah kepada mereka yang dalam skim pencen, perlu hampir-hampir kita sebut kalau boleh diwajibkan, tapi kita tak boleh wajibkan, ya, wajibkan mereka juga terus menyumbang berapa peratus tertentu daripada gaji pokok mereka ke dalam simpanan KWSP walaupun mereka dipindahkan ke dalam skim pencen. Bagi kami dapati ini, bila ini tidak dilaksanakan, ianya satu kerugian besar. Bila mereka dipindahkan, sebanyak mana duit itu dia akan dibelanjakan, ya, seperti mana Datuk Norma sebut tadi. Kalau kita tak wajibkan simpanan itu, kita tak paksa diri kita simpan, duit itu akan terbelanja juga. Ya, itu sahaja. Terima kasih. Silakan Datuk Norma. Ya, terima kasih Dr. Kuku, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita telah mempunyai menjalankan webinar yang begitu menarik, ya, dan rancak sekali, ya. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada ahli panel yang juga merupakan ahli penyelidik kepada projek ini, dibiayai oleh SWRC, dan kami menumpang mendapat ilmu dan juga dapatan daripada kajian ini. InsyaAllah kita akan berkongsi slides ini dengan tuan-puan dan puan-puan juga, ya. So dengan itu kita akan tamatkan, tapi sebelum saya tamatkan perbincangan ini, harap dapat memberikan maklum balas kerana ini dapat memberikan
supaya SWRC dapat mempertingkatkan sama ada dari segi kajian ataupun kendalian webinar ini di lain masa, ya. Saya bagi pihak ahli-ahli panel dan SWRC dan Fakulti Ekonomi ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi untuk mendengar dapatan daripada kajian yang kami lakukan, ya. InsyaAllah di masa akan datang kami akan berkongsi dapatan kajian yang lain, kerana ada beberapa lagi dalam pipeline di dalam antara projek SWRC yang memang akan dikongsi dengan masyarakat, dengan semua rakyat Malaysia lah, ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.